Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa mawalah. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, ada orang tanya saya berkaitan dengan hukum nikah online. Saya sebenarnya tidak suka untuk mengupas permasalahan ini kerana saya masih lagi belum melihat butiran fatwa yang dibincangkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan pada bulan Mac 2011. Kemudiannya diikuti dengan fatwa-fatwa negeri seperti Negeri Sembilan pada 2012 dan Negeri Selangor pada 2016. Tetapi oleh kerana ada desakan daripada pihak-pihak tertentu yang meminta saya memberi sedikit pencerahan kepada nikah online ni, maka saya tampil memberi sedikit pandangan peribadi berkenaan dengan hal ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, urusan pernikahan dalam negara kita ni ada 3 jenis, ya. Yang pertamanya nikah secara hakiki, secara langsung. Yang keduanya ialah urusan pernikahan dijalankan secara wakalah, iaitu melalui perwakilan. Dan yang ketiganya, yang terbaru, yang diimplementasikan dalam masyarakat oleh agensi agama, iaitu melalui nikah online. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kita perlu sedar ketiga-tiga jenis pernikahan ini semuanya saling berkait rapat antara satu sama lain. Kerana walaupun melalui nikah online, ia juga memerlukan SOP daripada tata cara pernikahan yang biasa, ya. Kerana dalam urusan pernikahan ini kita perlu melihat kepada 2 aspek terpenting. Yang pertamanya berkaitan dengan rukun nikah, dan yang kedua berkait dengan syurut al-inqad, syurut al-inqad, syarat pelaksanaan akad nikah itu, ya. Jadi apabila sesuatu urusan atau transaksi memenuhi piawaian rukun dan juga syarat pelaksanaan akad, maka urusan itu menjadi sah, ya. Sekiranya jika tidak memenuhi tuntutan rukun dan juga pelaksanaan akad, maka urusan pernikahan tu boleh dijustifikasikan sebagai batal ataupun tidak sah, ya. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, umum mengetahui bahawasanya urusan pernikahan di negara kita ini dikendalikan oleh jabatan agama masing-masing, sama ada di peringkat daerah ataupun di peringkat negeri, ya. So sebarang urusan yang melibatkan pernikahan atau perkahwinan hendaklah didaftarkan oleh pejabat agama dan melalui pejabat agama berkenaan. Maksudnya ialah jika kita ingin melaksanakan sesuatu majlis pernikahan, kita perlu mendaftar, kemudian data-data kita direkodkan, dan pendaftar nikah atau timbalan pendaftar nikah atau juru nikah yang mengendalikan urusan pernikahan berkenaan. Baik tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, nikah biasa semua kita sedia maklum, itu nikah dengan memenuhi tuntutan rukun dan syarat-syarat akad. Begitu juga dengan wakalah, dan begitu jugalah yang terangkum dalam nikah online sebenarnya. Justru kita perlu memahami definisi nikah online itu secara detail, ya. Kalau nikah yang biasa, iaitu sesuatu akad nikah yang dijalankan memenuhi tuntutan rukun dan juga pelaksanaan syarat akad nikah. Begitu juga dengan nikah menggunakan wakalah atau perwakilan, dan juga nikah secara online. Cumanya nikah secara online ini iaitu majlis pernikahan yang dilangsungkan melalui online atau melalui penggunaan internet, ya. Soal yang berkait dengan rukun, yang berkait dengan syarat itu semuanya dipenuhi, ya. Baik tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah,
Sebenarnya bagi umat Islam yang mendaftarkan perkahwinan, maksudnya ada kecenderungan, keinginan untuk bernikah, maka kita wajar mempermudahkan urusan mereka. Ya, mereka boleh dinikahkan secara langsung ataupun secara wakalah ataupun secara online. Ya, ketiga-tiga pun boleh dan kita ada pilihan. Islam ni agama yang mudah dan luas. Ya, dan di musim Perintah Kawalan Pergerakan Terhad ini, kita boleh menyusun atur majlis perkahwinan kita itu sebaik mungkin dengan Jabatan Agama, sama ada di peringkat daerah ataupun di peringkat negeri. Ya, so tidak timbul soal sekatan, halangan di musim PKP ini. Karena kita perlu sedar bahawasanya di antara urusan yang perlu disegerakan bagi kepentingan umat Islam ialah nikah, cerai dan juga berkait dengan urusan pengebumian jenazah. Ya, ini banyak dijelaskan dalam sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baiklah tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, pernikahan dalam bentuk online telah difatwakan pada 2011 lagi oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Ya, namun Majlis Fatwa Kebangsaan tidak memiliki legal authority, tidak memiliki bidang kuasa undang-undang untuk menjalankan pernikahan di satu tempat. Ya, justru Jabatan Agama Islam Negeri atau pihak agama berkuasa negeri hendaklah mengambil keputusan Majlis Fatwa itu atas pengisyuran dan difatwa serta diwartakan di negeri masing-masing, barulah ia dikira memiliki bidang kuasa dari segi undang-undang untuk menjalankan transaksi pernikahan online berkenaan. Jadi mana-mana negeri yang telah memfatwa dan mewartakan perkahwinan online ini, maka Jabatan Agama negeri berkenaan berhak untuk melaksanakan pernikahan online kerana ia telah diperakui dalam bentuk undang-undang yang sah dari segi hukum syarak. Ya, manakala mana-mana negeri yang tidak memfatwa dan mewartakan pernikahan online ini, maka agensi agama di negeri berkenaan tidak sah dan tidak layak untuk mengendalikan urusan pernikahan online kerana tidak berdasarkan kepada keputusan hukum syarak yang jelas. Ya, baik tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, kita lihat urusan pernikahan ini perlu dipercepat dan dipermudahkan. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farash. Wa man lam yastati' fa 'alaihi shiyam, fa innahu lahu wija'. Muttafaqun alaih. Maksudnya, wahai pemuda, jika kamu berkemampuan untuk berkahwin, maka berkahwinlah. Dan barang sesiapa yang tidak mampu berkahwin, ya, maka hendaklah dia berpuasa, kerana puasa itu boleh mengubati hawa nafsunya. Baik tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, dalam hadis ini tuntutan perkahwinan bagi mereka yang mampu dan juga tidak akan menzalimi pasangan, serta mereka takut berlakunya zina, maka hukum pernikahan itu menjadi wajib. Ya, jadi pihak-pihak terlibat seperti agensi agama, saksi, wali dan pengantin hendaklah segera melaksanakan tuntutan pernikahan berkenaan. Ya, baik, kita tengok dalam musim PKP ini ada 3 pilihan bentuk pernikahan yang kita ada. Ya, kerana menurut kaedah fiqhiyah ada kaedah di sana disebutkan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesusahan itu membawa kesenangan. Ya, kemudian ada lagi kaedah al-amru idza daqat tas'a wa idza